Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Al-Mujibati Sekolah Menengah Imtiaz Siasat Terengganu Kuala Lumpur. Dunia kini sudah maju dengan pelbagai teknologi yang canggih dan teknologi-teknologi ini mampu menambah baik hidup kita. Tidak mustahil pada suatu hari nanti, teknologi ini akan mengambil alih kerja-kerja berat. Tidak juga terkecuali dengan bidang pertanian. Sebagai generasi muda hari ini, kami menginginkan sebuah negara yang maju daripada segala perkara, di mana kami tidak perlu bimbang akan kejatuhan sekuriti makanan negara, terutamanya beras yang memainkan peranan sebagai makanan ruji masyarakat Asia Tenggara, terutamanya di Malaysia. Malaysia merupakan salah satu negara pengeluar padi yang rendah berbanding negara lain seperti Thailand, Vietnam, Indonesia dan Filipina. Disebabkan hal itu, Malaysia terpaksa mengimport beras daripada negara luar bagi memenuhi keperluan masyarakatnya. Untuk memajukan bidang penanaman padi ke hadapan, khususnya dalam bidang pertanian, negara tidak boleh lagi bergantung kepada satu agensi kerajaan sahaja untuk mengetuai kerja pertanian. Penyelidik dan pihak swasta amat diperlukan dalam segmen ini. Walau bagaimanapun, untuk menggalakkan penglibatan sektor swasta, proses pembangunan dan pengiktirafan teknologi baharu bagi pihak ini mesti dibuat dengan jelas dan mudah. Untuk masalah kedua, iaitu generasi muda kurang berminat dengan pertanian kerana dianggap sukar dan tidak maju. Perkara ini memberi impak yang besar dalam industri sekuriti makanan negara. Secara umumnya, kita dapat lihat bahawa generasi muda hanya berminat dengan kerjaya yang melibatkan teknologi. Menurut kajian yang telah dijalankan oleh Institut Kajian Khazanah KRI, sektor pertanian dan perhutanan merupakan sektor yang paling tidak diminati. Oleh itu, kami berusaha untuk menarik minat generasi muda agar berminat dengan sektor pertanian moden. Hal ini akan dapat mengekalkan kestabilan industri sekuriti makanan negara pada masa hadapan. Terusnya, saya menyerahkan tugas kepada rakan seperjuangan saya, iaitu Hasha Husna, untuk menerangkan tentang fasa seterusnya. Terima kasih rakan seperjuangan saya, Tengku Ahmad Iqbal Zaidi. Sekarang, giliran saya untuk menerangkan bahagian perancangan projek ini. Jadi, berdasarkan kajian yang telah selesai dibuat, jawapan bagi soalan-soalan ini telah pun dikenal pasti. Jadi, soalan pertama iaitu, apakah sebenar yang berlaku dan masalah projek ini? Jadi, masalah utama projek ini ialah penghasilan padi yang semakin menyusut dari tahun ke tahun. Seterusnya, apakah punca yang menyebabkan masalah ini berlaku? Antaranya ialah serangan haiwan perosak serta kurang tarikan daripada generasi muda. Akhir sekali, bagaimanakah kita hendak menyelesaikan masalah ini? Jadi kita ada 3 pilihan kaedah untuk digunakan bagi menyelesaikan masalah ini, iaitu yang pertama, cara biasa yang digunakan pada zaman kini atau menggunakan unbeatable scarecrow, iaitu produk lama sebelum diinovasikan, dan akhir sekali unbeatable scarecrow 2.0, iaitu produk terbaru kami setelah diinovasikan. Jadi seterusnya, ini adalah video penilaian dan pemilihan idea yang terbaik. Jadi isu utama dia adalah pengeluaran padi yang semakin berkurang dari hari ke hari, yang disebabkan oleh serangan haiwan perosak dan juga tiada pewaris. Jadi, bagaimana dan kenapa perkara ini berlaku? Jadi, kita tengok dulu animasi yang telah disediakan. Jadi, padi masih nampak subur pada mulanya. Setelah itu datanglah haiwan-haiwan perosak, iaitu belalang, tikus dan juga burung, dan menyebabkan padi dimakan dan dirosakkan oleh haiwan-haiwan perosak ini.
seterusnya tiada pewaris. Animasi seterusnya akan menerangkan mengapa kurang pewaris untuk mewarisi pewarisan ini. Jadi pewaris ini semestinya adalah daripada kalangan generasi muda zaman sekarang. Jadi kita boleh lihat perbandingan di antara bidang pertanian dengan bidang yang lain. Untuk pertanian, kita boleh lihat kurang tarikan disebabkan oleh kekurangannya, iaitu akan mengambil masa yang banyak serta menggunakan tenaga kerja yang banyak untuk membajak serta menuai tanaman padi. Jadi kuranglah tarikan daripada generasi muda untuk mewarisinya. Berbeza dengan bidang yang lain, sebagai contoh bidang yang bekerja di pejabat, mempunyai tempat yang kondusif serta penghawa dingin yang akan memberikan keselesaan dan kurang penat kalau nak dibandingkan dengan bidang pertanian. Persoalannya, bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi kami telah sediakan beberapa kaedah yang sesuai untuk menyelesaikan masalah ini. Antaranya cara yang biasa digunakan pada zaman kini yang memerlukan masa yang lama serta tenaga yang banyak. Jadi kaedah seterusnya iaitu Unbeatable Scarecrow, produk lama kami sebelum diinovasikan yang hanya membolehkan terhad wang sahaja untuk menyebur baja tersebut serta memerlukan kos yang tinggi jika ingin keseluruhan sawah padi terkena semburan baja. Jadi, terhasillah produk yang baru setelah diinovasikan iaitu Unbeatable Scarecrow 2.0 yang membolehkan untuk menyuburkan padi pada masa yang singkat dan efektif dalam masa yang sama dapat menghalau haiwan perosak. Jadi sedar tak sedar, hal ini dapat mengurangkan beban petani untuk mengusahakan tanaman padi serta dapat menarik minat lagi generasi muda pada zaman kini dengan teknologi yang telah digunakan. Terima kasih kepada rakan seperjuangan saya iaitu Hasha Husna binti Mak Yusof. Sekarang saya akan menerangkan tentang pembinaan projek. Jadi, kami telah menginovasi Unbeatable Scarecrow dengan menambah drone pertanian untuk mengembangkan lagi fungsi produk kami dan terhasillah Unbeatable Scarecrow 2.0. Seperti yang dilihat, kami menambah tapak di bawah tanah supaya lebih stabil berbanding dengan Unbeatable Scarecrow yang lama. Unbeatable Scarecrow yang lama berisiko untuk tumbang apabila terjadinya bencana alam seperti ribut taufan dan banjir. Sekarang, kita akan tengok bagaimanakah Unbeatable Scarecrow 2.0 akan bekerja. Mula-mula, matahari akan memancarkan sinar matahari, lalu panel solar akan menyerap tenaga solar untuk menyalurkan kepada bateri. Seterusnya, bateri akan menyalurkan tenaga kepada pam air dan juga motor untuk Unbeatable Scarecrow 2.0 berfungsi. Juga, bateri akan menyalurkan kepada magnetic drone charger untuk mengecas drone apabila kehabisan bateri. Jadi, Unbeatable Scarecrow 2.0 dapat berfungsi sepenuhnya untuk menghalau haiwan perosak sekaligus membaja padi secara meluas dalam masa yang singkat. Akhir sekali, kami juga telah menambah baik produk kami dengan menggunakan IoT iaitu Internet of Things supaya pengguna boleh mengawal Unbeatable Scarecrow dengan lebih mudah iaitu dikawal melalui telefon bimbit. Seterusnya, kita akan tengok apakah bahan-bahan yang digunakan untuk membuat Unbeatable Scarecrow 2.0. Yang pertama, panel solar yang berfungsi untuk menyerap cahaya matahari iaitu tenaga solar. Badan Scarecrow pula menggunakan paip GI yang tahan panas dan kalis air kerana Scarecrow ini diletakkan di tengah-tengah sawah. Nozzle digunakan untuk menyembur baja sambil berpusing 360 darjah. Pam air 12 volt digunakan untuk menyalurkan air baja ke nozzle sekaligus mengawal tekanan air. Selain itu, bateri 24 volt digunakan untuk menyalurkan tenaga kepada motor DC, pam air dan magnetic drone charger. Motor DC pula digunakan untuk memusingkan badan Scarecrow. Pam air ini pula digunakan untuk menyalurkan air baja dari tangki Scarecrow kepada tangki drone. DC to DC converter circuit digunakan untuk mengawal pengecasan magnetic drone charger. Seterusnya, kami menggunakan magnetic drone charger yang menggunakan transmitter coil untuk mengecas drone pertanian ini.
menggunakan IoT iaitu Internet of Things. Akhir sekali, kami menggunakan electronic pipe valve untuk menyalurkan air baja secara automatik dari tangki scarecrow kepada tangki drone dengan mudah yang hanya menggunakan telefon bimbit. Akhir sekali, berapa lamakah dan berapa banyakkah Ambitable Scarecrow 2.0 dapat digunakan? Selepas pengiraan yang serius, dapat disimpulkan bahawa Ambitable Scarecrow 2.0 boleh menyambung baja seluas 1 hektar dalam masa 2 minit 30 saat. Oleh itu, produk kami mampu menyambung baja sebanyak 8 hektar sekali cas. Kemudian, drone perlu cas semula.